Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Al-Fadil, Tuan Pengurusi Majlis yang kita raikan, yang berhormat Pak T. Haji Razman Zakaria, Pesuruhjaya PAS Negeri Perak, yang berjaya mencipta gelombang hijau di Perak dari 3 kerusi dun meningkat kepada 17 kerusi dun. Tahniah Pak T. Al-Fadil Ustaz Muhammad Fauzi Yusuf, Pesuruhjaya PAS Negeri Pulau Pinang, yang juga telah berjaya membangkitkan kesedaran dan lonjakan hebat di Pulau Pinang. PAS tiba-tiba ada 2 kerusi parlimen di Pulau Pinang. Ini yang menyebabkan bagan nampak kalut sikit dalam parlimen. Al-Fadil yang berhormat Ustaz Yusni Makpiah, Adun Penaga Timbalan Pesuruhjaya PAS Negeri. Lah tinggal dia seorang lah megang seorang tinggal seorang. Tapi seorang ni pun pada pasal apa yang tinggal seorang tu, pasal nak jadi kerajaan pula lepas ni insya-Allah. Al-Fadil yang berhormat Ustaz Fawaz Makjan, Ahli Parlimen Pematang Pauh. Saya bila disebut oleh YB, ada kata-kata bahawa sampai kiamat PKR boleh pertahan Matang Pauh. Rupanya Ustaz Fawaz lah yang mengkiamatkan PKR di situ. Ashabul Fadilah, pimpinan di semua peringkat, ulama, pemuda muslimat, tuan-tuan guru alim ulama, pimpinan masyarakat, tuan-tuan perempuan muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dikasihi sekalian. Kita bersyukur malam ini dapat bersama-sama dalam program Gelombang Hijau Pulau Pinang. Dan malam ini juga ada himpunan besar di Taman Melewar. Dan malam ini juga rakyat menyaksikan kebangkitan yang berterusan, gelombang hijau yang berterusan, dan rakyat menyaksikan juga usaha dan kesungguhan daripada kita semua menghadapi apa jua cabaran. Dan terbukti sejarah perjuangan ada banyak perkara-perkara yang tidak dijangka. Selepas daripada keputusan PRU 15 keluar, pakak terkejut. PAS mencipta satu sejarah baru di negeri Perlis. Daripada sebelum pilihan raya melihat PAS Perlis hanya mampu menang 6 kerusi. Nak bentuk kerajaan di Perlis sekurang-kurang kena dapat 8 kerusi. Pasal dia tak banyak dun, 15 kerusi sahaja. PAS Perlis menjangka paling banyak 6. Tapi Allah Tuhan yang Maha Berkuasa takdirkan berlaku pergolakan dalam Barisan Nasional dalam UMNO. Mereka singkirkan Datuk Seri Syahidan Kasim. Akhirnya dia menjadi penyumbang dan menjadi sebahagian daripada faktor berlakunya gelombang di negeri Perlis dan keputusan keluar
PAS bersama dengan Perikatan Nasional di Perlis menguasai 14 kerusi daripada 15 kerusi DUN Negeri Perlis. Siapa menjangka tuan-tuan boleh capai sampai 14 kerusi? Datuk Seri Syahidan, tuan-tuan pun kenal dia, ayat yang selalu dia guna ialah hebat dan dahsyat. Itu satu keputusan yang bagi kita luar biasa. Sebab itu Al-Mursyidul Am, waktu dia memberi satu ulasan pandangan dia kata bila perjuangan kita memperolehi kejayaan, kemenangan yang kita tidak jangka, kita tidak sangka, maka itu adalah bukti pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Tuan-tuan yang dikasihi sekalian, Perlis mencipta sejarah tersendiri. PAS ditabalkan sebagai ketua kerajaan negeri. Tuan-tuan datang pula di Kedah. Kedah juga alhamdulillah. Pada peringkat awal kita hanya ada 3 kerusi pada waktu kita masuk menghadapi pilihan raya umum yang ke-15. 3 kerusi berbekalkan 3 kerusi. Sik, Jerai dan juga Pendang. Memang tuan-tuan, kita letakkan beberapa sasaran. Sudah tentu sasaran. Ini DAP marah ke apa? Target utama kita di Kedah, pertahan dulu 3 itu. Tahu yang tu pun tak mudah. Dan kita letakkan lagi sasaran untuk kita capai kemenangan. Kan kemenangan yang sebagaimana yang kita dapat pada pilihan raya yang lalu. Daripada 15 kerusi parlimen, kita menang 14. Dan 14 kerusi hak kita menang ni, majoritinya besar-besar. Tuan-tuan, majoriti di Kedah yang paling besar ialah di Jerai. 33,000. Tak pernah dicapai. Hak sebelum tu boleh 3,000. Hak sebelum tu dapat 5,000. 3,000, 5,000 kita kira cukup besar. Sekarang 33,000. Mengalahkan pengurusi perhubungan UMNO Negeri Kedah. Ini tuan-tuan kejayaan luar biasa. Kemudian yang kedua di Pokok Senang. Ini bukan pasal saya tak. Allah takdirkan kejayaan yang kedua di Pokok Senang dengan majoriti 31,571. Yang lepas Datuk Mahfuz menang dengan majoriti 5,000. Sebab tu jam 9 malam bila kita tengok kita dah mula mendahului 5,000. Saya sebut dengan para petugas, jangan seronok, jangan gembira. Pasal dulu kita pernah pilihan raya umum ke-14, kita mendahului dengan angka 5,000. Akhirnya didahului pula. Dia potong tangkona, boleh kat dia, dia menang lebih pada 5,000. Tapi Allah Subhanahu wa taala tunjukkan lepas pukul 10, pukul 11 kita tengok naik sampai tuan-tuan. Saya duk tengok pukul berapa dia nak berhenti duk naik ni. Akhirnya 31,000. Saya berjalan sampai ke hari ini, ada lagi tuan-tuan orang yang belum selesai menunaikan nazarnya. Dia bernazar apa? Bukan saya menang, nazar Datuk Mahfuz kalah. Dia nak sembelih kambing. Dan dia kena sembelih. Cuma dia duk telefon saya, dia tak masalah ustaz, duit tak ada lagi, itu masalah dia. Jadi fahamlah kita tu. Apapun insya-Allah tuan. Nak gambarkan betapa Allah boleh beri. Dan kalau saya nak senarai satu-satu kawasan parlimen, sudah tentu mengambil satu masa yang panjang. Tapi nak gambarkan
Itulah sebahagian dari gelombang. Perak nanti Pak Tih akan cerita. Dari 3 melonjak sampai 17. Hanya kurang 4 kerusi untuk bentuk kerajaan. Tuan-tuan saksikan di Pahang. Hak Kelantan Terengganu kita tak payah cakap. Memang gelombang hijau itu sudah tersedia di sana. Dan bila kita melihat seluruh negeri-negeri utara, sebut Perlis, sebut Kedah, sebut Kelantan, sebut Terengganu, sebut Perak, sudah berlaku gelombang hijau. Habis dah tuan-tuan berlaku, Pulau Pinang duk tunggu apa lagi? Jadi inilah sebenarnya yang menggerunkan lawan kita, PH khususnya DAP. Sebab itu mereka guna kesempatan serang Kedah secara khusus dalam parlimen. Saya pun duk heran, Ya Amat Berhormat Menteri Besar Kedah Datuk Seri Haji Sanusi ni bukan ada dalam parlimen, tapi dia nama paling banyak disebut. Berulang kali tuan-tuan nama dia disebut dalam parlimen. Jadi rupanya gerun mereka dengan Haji Sanusi ni. Tuan-tuan, saya pun nak main malam ni duk fikir nak singgah di Pulau Pinang. Ada orang Pulau Pinang nak marah kat saya ni pasal dia duk kata Kedah nak ambil balik Pulau Pinang. Pasal Kedah ni duk petikai kedaulatan Pulau Pinang. Saya pula petegas baru ni, kalau nak bercakap soal kedaulatan Pulau Pinang, Kedahlah kedaulatan Pulau Pinang. Ya Berhormat Al-Ustaz Afna bangkit sikit ya. Hasil daripada penelitian kita kepada sejarah, dikesan tuan-tuan bahawa Raja Sultan Abdullah Mukarram Shah tidak pernah menyerahkan Pulau Pinang. Bila yang tu dikemuka sikit sejarah, DAP Pekat Lompat bangkit. Habis-habisan sampai Ustaz Afnan akhirnya didesak untuk tarik balik kenyataan itu. Kerana apa? Dikatakan mencabar perlembagaan. Tak apa tuan-tuan, itu buah mula. Itu buah mula daripada Ustaz Afnan. Hak tu pun hasil daripada asuhan didikan tuan-tuan di Pulau Pinang juga. Sampai dia jadi ketua pemuda, cuma Allah takdirkan dia menang di Al-Ustaz. Saya YDP kawasan Al-Ustaz. Bila dia menang di kawasan Al-Ustaz, saya sebut dengan kawan-kawan di Al-Ustaz, tuan-tuan, inilah sejarah kepada Al-Ustaz. 19 hari bulan November tahun 2022, Al-Ustaz ada seorang parlimen, ahli parlimen yang subuh pagi esok dia sembahyang subuh. Hak sebelum tu ahli parlimen tak pernah sembahyang subuh. Nak sembahyang subuh berbuka Islam semua. Itulah sejarah. Jadi tuan-tuan, sebenarnya bukan ada pertembungan apa, bukan kita nak bergaduh apa. Cuma kita nak ungkap balik sejarah. Agar kerajaan Pulau Pinang, agar Guan Eng secara khusus akurlah. Janganlah sombong. Janganlah bongkak menganggap tuan-tuan seolah-olah Kedah nak bergaduh dengan Pulau Pinang, mempertikai kedaulatan. Tidak. Sekadar tuan-tuan kita nak menyebut apa hak yang perlu untuk ditunaikan oleh Pulau Pinang kepada Kedah. Itu saja. Tapi bila saya sampai di Pulau Pinang ni, saya duk ingat orang Pulau Pinang nak marah pasal Kedah duk kacau. Rupanya ada orang Pulau Pinang duk main bisik dengan saya, dia kata bila nak ambil balik. Ni yang berat ni. Ni yang kita pun nak susah. Tuan-tuan yang dikasih sekalian, tak apalah tajuk Pulau Pinang kita tak mau bicara panjang. Yang utama sekarang ialah bagaimana kita nak memastikan gelombang ini berterusan. Kita tak mau gelombang hijau, persokongan kepada PAS, Perikatan Nasional terhenti hanya sekadar 19 November. Kita nak gelombang itu berterusan sampai kepada pilihan raya negeri yang akan berlangsung kemungkinan besar pada Julai nanti, yang melibatkan 6 negeri, salah satu daripadanya ialah Pulau Pinang. Bagaimana kita nak
supaya gelombang itu berterusan. Tadi Ustaz Fawaz sebut tak mudah. Tapi rupanya tuan-tuan Allah Ta'ala yang menyusun dan mengatur. Mungkin gelombang ni tersembunyi dalam jiwa anak-anak muda. Arus tu kita tak nampak. Tapi bila sahaja Tan Sri Mahyudin Yassin didakwa, orang melihat macam mana pendakwaan kepada dia. Hari Khamis 9 hari bulan Mac, hari yang Perdana Menteri nak masuk dalam parlimen untuk memberikan ucapan pergulungan kepada perbahasan bajet. Hari itulah Tan Sri Mahyudin dipanggil untuk disoal siasat oleh SPRM. 11 suku dia sampai di pejabat, masuk, dia dibagi tahu dia ditahan dan akan didakwa. Satu persoalan, dia dipanggil pada hari itu untuk apa? Soal siasat, minta keterangan, bagi keterangan, tapi tak ada nak bagi keterangan, dia dah dimaklumkan bahawa dia akan didakwa. Macam mana pendakwaan boleh dibuat terhadap satu orang yang baru dalam proses siasatan? Tonton tengok. Inilah yang menyebabkan 9 Mac malam Tan Sri boleh keluar selepas maghrib. Kita pergi berhimpun untuk solat hajat di Taman Melewar. Markas Tarbiyah PAS pada malam itu melakar sejarah. Itulah markas Tarbiyah yang menjadi satu sejarah hebat kepada perjuangan ini. Bila disitulah Datuk Seri Anwar Ibrahim dulu waktu dia dianiaya, disitulah digerakkan berbagai-bagai usaha untuk membela dia. Rupanya tuan-tuan 9 hari bulan Mac terulang balik, Tan Sri Muhyiddin Yassin juga hadir ke markas Tarbiyah PAS Pusat. Dan dia sampai ke ucapan malam tu. Tuan-tuan, hak hadir ribu orang yang mengikuti secara live Facebook, berbagai saluran Facebook malam tu. Saluran PAS, saluran daripada Bersatu, saluran daripada Perikatan Nasional. Saya ambil satu contoh saja. Saluran melalui Yang Amat Berhormat Menteri Besar Terengganu, Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri. Melalui Facebook dia sahaja, orang yang mengikuti secara live ada 66,000 orang. Tentu bayangkan. Siapa boleh sangka? Sebab tu ramai orang sebut, dia kata Anwar Ibrahim sudah pijak jerangkap samar. Tindakan yang diambil terhadap Tan Sri, tindakan tergopoh-gapah pendakwaan ini menyebabkan walaupun Anwar Ibrahim kata saya tak terlibat, ini urusan SPRM. Tapi siapa boleh percaya? Kamu boleh sebutlah wahai Perdana Menteri, tapi realiti rakyat dan masyarakat khususnya anak-anak muda melihat apa gerak-geri kamu, macam mana harapan yang diberikan oleh rakyat. 20 tahun lebih dia nak jadi Perdana Menteri, dia berjuang tuan-tuan di merata tempat sampai ke ucapan-ucapan. Hari ini dia sudah jadi Perdana Menteri. Rupanya itu sahaja yang dia bawa, iaitu membalas dendam. Dan dia melihat Tan Sri Mahyudin sebagai ancaman, maka orang yang dianggap mengancam ini akan diserang habis-habisan. Tuan-tuan yang dikasihi sekalian, kita bimbang juga pada mula, adakah Tan Sri akan kuat untuk hadapi? Rupanya dia bersedia. Katanya inilah harga yang dia perlu bayar demi untuk menegakkan kebenaran. Bila Tan Sri Mahyudin bersedia, kepimpinan kita sudah bersedia, maka inilah gerakan anak-anak muda berlaku dan kesedaran anak-anak muda akan bangkit. InsyaAllah Tan Sri Mahyudin malam itu bagi jaminan. Dia kata dengan kebangkitan yang sedang berlaku, hari itu kita duk bilang kita akan pertahan 3 negeri, Kelantan, Terengganu dan Kedah. Kita akan tambah kemenangan di Selangor dan juga Negeri Sembilan. Malam itu tuan-tuan diisytiharkan
6 negeri ini akan ditawan oleh Perikatan Nasional, insya-Allah dengan gelombang yang ada. Tuan-tuan yang dikasih sekalian, saya minta untuk bercakap awal malam ni sebab saya pagi esok ada program dengan Pasti Tiwangsa. Dan saya tengok pada masa kita sudah hampir 11 malam. Jadi saya pun nak kena bergerak cepat ke Kuala Lumpur. Dan 11 malam ini, makna ada sejam lebih lagi untuk kepimpinan-kepimpinan kita berbicara. Jadi saya simpan tuan-tuan kepada Pak Tih pasal dia ada kawasan parlimen yang besar. Dan banyak di Perak nanti, banyak lagi benda nak cerita. Jadi saya sekadar itu yang dapat disampaikan pada malam ni. InsyaAllah kita bertemu lagi di kesempatan lain. Tuan-tuan letakkan tekad keazaman dengan sepenuh keyakinan. Intan surullah yang surkum wa yuthabbit aqdamakum. Tekad kita untuk tolong agama Allah, Allah pasti akan tolong kita dan Allah pasti akan teguhkan pendirian kita, teguhkan kaki-kaki kita di atas perjuangan ini dalam menghadap cabaran sampailah Allah beri kejayaan dan kemenangan pada kita di dunia dan juga di hari akhirat. Tahniah PAS Pulau Pinang di atas gelombang yang dicipta dan dibina pada malam ini. Tahniah pada semua tuan-tuan yang dapat hadir dan insya-Allah saya yakin masing-masing ada usaha untuk memastikan gelombang ini sampai kepada pengundi-pengundi dan akan diterjemahkan pada pilihan raya umum negeri nanti insya-Allah. Sekadar itu, salah dan silap saya mohon banyak kemaafan. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir.